Polis telah melancarkan operasi khas bermula 17 Ogos tahun lalu. Dan sehingga jam 12.30 malam tadi, seramai 79,404 orang telah ditangkap. 79,414 orang telah ditangkap. Dalam tempoh yang sama juga, sebanyak 37,507 kertas siasatan telah dibuka atas pelbagai kesalahan sepanjang operasi ini dijalankan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,256 kes telah dituduh di mahkamah. 28,486 kes masih lagi dalam siasatan dan 1,948 kes tiada tindakan diambil. PDRM telah berjaya membuat rampasan sejumlah 9,659 pelbagai jenis senjata, peluru, bahan letupan dan senjata berjadual. PDRM percaya dengan rampasan senjata api dan senjata berjadual sebagaimana yang saya sebutkan, yang telah selama ini digunakan oleh kumpulan-kumpulan haram atau gangster, telah dapat mengurangkan kes-kes jenayah indeks ini. Polis juga telah merampas sejumlah 2,379 kenderaan yang digunakan oleh kumpulan-kumpulan penjenayah ini melalui aktiviti curi kenderaan dan sebagainya. Secara perbandingan, saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa operasi khas yang telah dilaksanakan selama ini telah dapat mengurangkan kes jenayah yang berprofil tinggi, seperti kes bunuh, samun bersenjata api dan berbagai kes yang berprofil tinggi. Saya ambil contoh, kes bunuh telah menurun sebanyak 14%. Kes samun berkawan bersenjata api turun 34%. Kes samun berkawan tanpa senjata api turun 9%. Dan kes samun bersenjata api turun sebanyak 13%. Tuan Yang Bertuah, kajian yang dibuat oleh Frost and Sullivan, iaitu sebuah badan khas yang dijalankan untuk memantau kegiatan dan kejayaan PDRM ini, yang telah dibuat sebanyak 3 kali, iaitu bulan September tahun lalu, Oktober dan sebelum itu Julai, untuk melihat bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap indeks keselamatan dan kepuasan terhadap perkhidmatan PDRM. Kajian persepsi tersebut memperlihatkan bahawa kajian terhadap penilaian rasa takut menjadi mangsa penjenayah pada bulan Oktober telah memperlihatkan penurunan. Kalau dulu kajian yang dibuat atas 100 responden didapati 57% merasa takut, dan kini kajian yang terakhir dibuat pada bulan Oktober 2013 telah menurun kepada 37 orang, atau 37% merasakan bahawa rasa takut menjadi mangsa jenayah telah menurun. Ini memperlihatkan kejayaan sebanyak 19% persepsi terhadap keyakinan kepada pihak PDRM. Penurunan ini menunjukkan tanda-tanda positif sokongan dan kerjasama dari masyarakat setempat secara berterusan terhadap usaha-usaha PDRM dalam aktiviti pencegahan dan pembenterasan jenayah. KDN mempercayai dengan langkah yang diambil melalui Opcantas ini dan juga dengan penubuhan pasukan elit Stafford umpamanya dengan izin Special Task Force on Organised Crime dan juga STINGS dengan izin Special Tactical Intelligence Narcotic Group yang telah ditubuhkan bagi memerangi jenayah secara menyeluruh, di samping penubuhan jabatan baru iaitu
JPPJ atau Jabatan Pencegahan dan Pemberantasan Jenayah PDRM, masalah jenayah dalam negara telah dapat dikurangkan. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli parlimen dan ahli parlimen di sebelah sana juga yang selama ini telah membantu PDRM untuk menangani permasalahan ini, dan saya harap kita teruskan usaha-usaha untuk membantu PDRM ini. Ya, Pulai. Terima kasih Datuk Menteri atas jawapan yang menggembirakan saya pada pagi ini. Datuk, sejak Datuk jadi Menteri Dalam Negeri memang tegaslah tindakan yang diambil, dan nampak jelas dia punya pencapaian dia dari segi penurunan kadar jenayah. Soalan tambahan saya sebenarnya adalah, tadi Datuk cerita pasal kategori jenayah yang telah menurun dengan hasil daripada tindakan telah diambil. Tapi ada tak kategori jenayah yang meningkat, yang telah dikena pasti oleh pihak polis? Dan juga apakah kaedah peralatan canggih yang digunakan oleh PDRM sama ada cukup atau tidak untuk mementeras jenayah Kuala Putih yang semakin meningkat di negara kita ni? Terima kasih. Datuk Yang Bertua, ini satu soalan yang cukup intelektual dan perlu dijawab secara begitu juga. Bocor juga. Pegang ketai bocor. Saya tidak pernah membocorkan apa lagi berlaku kebocoran sebagaimana pokok sena sering lakukan. Datuk Yang Bertua, saya lihat ada dua kategori jenayah yang meningkat, iaitu jenayah pemerasan meningkat sebanyak 7.56% dan juga jenayah curi ragut. Kenaikan ini sekitar 7.5% hingga 10.5%. Ini bukan merupakan organized crime ataupun jenayah yang dirancang. Oleh yang demikian, pihak polis memohon kerjasama daripada semua pihak, ahli-ahli parlimen, masyarakat keseluruhannya, supaya terus membantu PDRM, yang kini PDRM sejak adanya pindaan pada POKA atau Akta Pencegahan Jenayah yang diluluskan oleh Dewan ini, tetapi tidak disokong oleh pihak sana, telah menaikkan semula semangat kerja sama polis yang erat, kerana mereka benar-benar termotivasi. Peningkatan ini mungkin harus diakui bahawa kempen kesedaran terhadap kes-kes ragut dan pemerasan belum cukup berjaya. Dan KDN amat memerlukan kerjasama semua pihak, terutamanya apabila kita akan melakukan penjenamaan semula terhadap program community policing dengan izin, United Against Crimes, Rakan Kop dan lain-lain. Saya ingin sebutkan juga bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh banyak NGO pencegahan jenayah. Kini terdapat 28 NGO yang terlibat di dalam pembenterasan dan pencegahan jenayah, termasuklah Yayasan Pencegahan Jenayah, di mana mereka dengan cara proaktif telah melakukan beberapa kempen kesedaran di peringkat akar umbi, terutamanya di sekolah-sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Satu perkara yang ditanyakan oleh Pulai mengenai kecukupan perkakasan dan aset, saya ingin mengakui bahawa perkakasan memang tidak mencukupi, malah berada di tahap yang rendah. Saya ucapkan terima kasih kerana soalan yang begitu, tetapi saya ingin memaklumkan bahawa untuk menjadi pasukan polis yang berbentuk modern policing, kita perlukan sesuatu yang lebih canggih. Umpamanya CCTV yang berbentuk high definition atau HD CCTV. Saya ingin memaklumkan dan saya tidak malu memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa purata umur kereta peronda ialah 12.7 tahun, tidak satu. Memang terlalu rendah.
Dan saya harap permintaan KDN di dalam Dewan Yang Mulia ini dapat sokongan daripada rakan-rakan di sana juga yang di sini sudah tentu membantu dan menyokong saya, supaya polis diberikan peralatan dan kenderaan yang canggih sesuai dengan kecanggihan kegiatan jenayah yang dilakukan oleh mereka. Dan saya harap bila ada peralatan-peralatan yang begini serta perkakasan yang lebih canggih, maka tindakan polis lebih lagi terkehadapan berbanding dengan penjenayah yang melakukan jenayah.